Hai, apa kabar murid-murid? Berjumpa kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6, Unit 19, Khazanah Kesenian Bangsa. Tajuk kita pada hari ini ialah Seni Persembahan, SK 1.4, SP 1.4.1. Jom. Standard kandungan 1.4. Standard pembelajaran 1.4.1 bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Seterusnya kita lihat objektif. Objektif kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, bertutur dengan menggunakan ayat gramatis dalam perbualan. Yang kedua, menulis dialog yang mengandungi ayat gramatis dengan betul. Baiklah murid-murid, mula-mula kita lihat dahulu tarian hadrah. Jadi di dalam gambar di atas kita lihat tarian hadrah, ya. Dan di bahagian bawah pula ialah opera Cina. Jadi tarian hadrah dan opera Cina ialah persembahan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Seterusnya kita lihat unit 19, Khazanah Kesenian Bangsa. Di sini di muka surat 110 ini kita lihat ada dua jenis persembahan tadi, iaitu tarian hadrah dan opera Cina. Murid-murid perlu melengkapkan dialog tersebut berdasarkan penerangan tentang tarian hadrah dan juga opera Cina. Apabila kita sudah menyiapkan dialog, kita akan melafazkan dialog dengan gaya dan bahasa yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita perkenalkan dahulu atau kita fahamkan dahulu apa yang dikatakan sebagai tarian hadrah. Lihat gambar di sini, ini adalah gambar tarian hadrah. Tarian hadrah. Ahli kumpulan terdiri daripada 10 hingga 12 orang pemain gendang dan 4 orang penari. Peralatan yang digunakan ialah sebuah gendang besar, 2 buah gendang kecil, dan 10 buah gendang pengibu. Amat popular pada 1950-an dan 1960-an. Terutamanya di negeri Perlis, Perak, dan Pulau Pinang. Seterusnya, pada masa dahulu, tarian hadrah ini dikenali dengan nama Noge. Noge. Baiklah murid-murid, sekarang kita fahami pula tentang tarian opera Cina. Opera Cina, persembahan seni yang melibatkan pelbagai cara penyampaian di atas pentas, menggabungkan muzik, nyanyian, tarian, dan kadangkala akrobatik. Pelakon mengenakan pakaian tradisional dan solekan muka yang tebal, mengisahkan kegagahan pahlawan dan golongan bangsawan Cina. Jika murid-murid lihat di dalam gambar ini, mereka mengenakan pakaian tradisional dan solekan muka yang agak tebal, Baiklah murid-murid, sekarang sama-sama kita cuba melengkapkan dialog di antara Syarmila dan guru tarian berkaitan dengan tarian hadrah. Syarmila memulakan perbualan. Itu persembahan apa? Guru tarian menjawab, itu persembahan hadrah. Apakah? Jadi Syarmila menyambung soalan. Sebelum kita meneruskan soalan itu, kita lihat dahulu jawapan guru tarian. Persembahan hadrah ialah persembahan tarian dan nyanyian yang diiringi oleh panduan gendang dan gong. Jadi berdasarkan jawapan ini, mestilah persoalan Syarmila ialah apakah itu tarian hadrah. Jadi cikgu bagi contoh soalan, kita lihat sama-sama. Ini dia. Apakah persembahan hadrah? Barulah guru tarian menjawab,
Persembahan hadrah ialah persembahan tarian dan nyanyian yang diiringi oleh paluan gendang dan gong. Seterusnya, tolong. Jadi Syarmila meminta gurunya tolong apa? Tolong menjelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang tarian hadrah. Contoh soalan di sini kita lihat, tolong ceritakan perihal persembahan itu dengan lebih lanjut. Guru tarian akan menceritakan perihal persembahan itu dengan lebih lanjut berdasarkan maklumat yang terdapat di atas ini tentang tarian hadrah. Lihat contoh. Ini jawapan gurunya. Persembahan hadrah terdiri daripada 10 hingga 12 orang pemain gendang dan 4 orang penari. Jadi maklumat di atas ini diambil untuk melengkapkan dialog oleh guru tarian. Kita boleh sambung juga tentang peralatan. Peralatan yang digunakan ialah sebuah gendang besar, 2 buah gendang kecil, dan 10 buah gendang pengibu. Boleh sambung lagi, tarian hadrah amat populer pada 1950-an dan 1960-an, terutamanya di Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Akhir sekali, pada masa dahulu tarian hadrah dikenali dengan nama Noge. Jadi lengkaplah dialog di antara Syarmila dan guru tarian. Apabila telah lengkap, murid-murid boleh cuba melepaskan dialog ini dengan gaya dan bahasa yang betul. Seterusnya kita pergi kepada perbualan di antara Jian Hui dan ibunya berkaitan dengan opera Cina. Jian Hui, wah. Jadi apakah yang perlu disambung di sini? Kita lihat dahulu jawapan ibunya. Memang benar Jian Hui, persembahan itu sungguh unik dan menarik. Tahukah kamu tentang persembahan itu, Jian Hui? Jadi apakah yang diucapkan oleh Jian Hui di bagian atas ini? Wah. Jadi cikgu bagi contoh di sini ya. Itu dia. Wah, uniknya persembahan itu. Memang benar Jian Hui, persembahan itu sungguh unik dan menarik. Tahukah kamu tentang persembahan itu, Jian Hui? Jadi Jian Hui menjawab soalan ibunya. Tahukah kamu tentang persembahan itu, Jian Hui? Kita lihat jawapan di situ. Ya, saya tahu. Itu ialah persembahan opera Cina. Kemudian ibunya bertanya lagi, apakah kisah yang mahu disampaikan dalam persembahan tersebut? Apakah jawapan Jian Hui? Ini jawapannya, contohnya, persembahan tersebut mengisahkan kegagahan para pahlawan dan golongan bangsawan Cina. Jadi jawapan Jian Hui ini berdasarkan maklumat yang kita boleh peroleh di bahagian bawah ini, yaitu berkenaan opera Cina. Seterusnya, soalan ibunya, pada pendapat kamu, perlukah generasi muda sekarang mempelajari seni tersebut? Jadi soalan ini berkaitan dengan pendapat sendiri ya. Murid-murid juga boleh memberikan pendapat sendiri. Di sini cikgu bagi contoh sebahagian. Di sini kamu boleh buat. Pada pendapat saya, apakah pada pendapat kamu? Jadi apa pendapat kamu? Kamu boleh gunakan pendapat sendiri. Kalau contoh di sini, pada pendapat saya, generasi muda terutamanya masyarakat Cina ya, terutama masyarakat Cina perlu mempelajari dan mengetahui tentang persembahan opera Cina ini. Jadi kamu boleh menggunakan idea sendiri. Selain itu, hal ini demikian kerana ataupun supaya seni tersebut terus mendapat tempat di hati masyarakat sekarang. Jadi kamu boleh sambung lagi apa-apa saja idea atau pendapat yang sesuai. Semua pendapat boleh diterima asalkan berkaitan dengan opera Cina ini ya. Jadi murid-murid dipersilakan untuk memberikan idea sendiri atau pendapat yang mungkin lebih baik daripada
orang yang lain. Jadi cikgu percaya murid-murid dapat melahirkan idea sendiri yang lebih baik. Baiklah murid-murid, cikgu berharap semuanya telah faham apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita melengkapkan dialog. Seterusnya, kita cuba melafazkan dialog tersebut dengan sebutan dan gaya yang betul. Sebagai tugasan atau latihan, yang pertama, murid-murid boleh lafazkan dialog yang lengkap dengan sebutan dan gaya yang betul. Murid-murid boleh merakam dialog tersebut dan boleh menghantar kepada guru mata pelajaran masing-masing. Seterusnya yang kedua, murid-murid perlu tulis semula dialog yang telah lengkap di dalam buku penulisan. Sekiranya telah siap, murid-murid boleh menghantar kepada guru mata pelajaran masing-masing untuk disemak dan diberikan penilaian yang sepatutnya. Sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham dan dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Sebelum itu, cikgu nasihatkan agar murid-murid sentiasa menjaga keselamatan, menjaga kesihatan, dan menjaga kebersihan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye.